Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Farid kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah oleh kami pelajar Universiti Malaysia untuk subjek UHC 2023 Etika Peradaban dan Penghayatan. Saya Nur Amalia Fatihah binti Muhammad Azri, wakil daripada kawan-kawan saya untuk menemu ramah Cikgu Farid. Dengar tak suara saya? Ya, dengar jelas-jelas. Yes. Dah boleh mula? Ya, boleh. Untuk temu ramah. Okey. Untuk part A, saya ada 10 soalan. Okey, soalan yang pertama, bolehkah Encik untuk memperkenalkan diri Encik sedikit, nama, umur, tempat tinggal dan asal? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, dengar suara saya? Dengar? Dengar, okey. Nama diberi Muhammad Farid bin Mak Taib Lais Mahmud. Saya berumur 26 tahun. Okey, sedikit mengenai latar belakang saya mendapat pendidikan di Negeri Kedah lah, daripada peringkat awal sekolah sehingga ke peringkat STPM sebelum saya melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di Universiti Putra Malaysia, dan saya merupakan graduan daripada Universiti Putra Malaysia UPM. Asal saya berasal dari Sik, Kedah. Okey, pernah sampai Sik? Belum? Tak. Okey, tak pernah. Tak pernah sampai. Okey, itu je kan sedikit mengenai latar belakang. Okey. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Bagaimanakah anda menerangkan identiti budaya anda? Okey, bagaimanakah saya menerangkan identiti budaya saya? Saya sebenarnya kurang faham mengenai soalan tersebut. Budaya macam mana tu? Maksudnya kami nak Encik menerangkan identiti budaya kaum Encik. Macam tu. Identiti budaya kaum saya. Kalau berdasarkan tempat tinggal saya sekarang ni, memanglah tempat tinggal saya bersebelahan dengan kaum-kaum lain lah, seperti kaum India, kaum Cina di sekeliling kawasan perumahan saya. Bagaimana saya mempraktikkan tu adalah dengan cara menyertai komuniti sejagat je lah, dengan program-program yang mereka anjur. Just join berhujung minggu dan saling bertegur sapalah setiap hari. Begitulah cara saya untuk mendekatkan diri dengan kaum-kaum lain. Okey. Seterusnya, di manakah tempat percutian kegemaran anda? Tempat percutian. Okey, kalau tempat yang paling istimewa di hati saya semestinya lah kampung halaman saya sendirilah, walaupun saya bekerja di bandar Kuala Lumpur sekarang, tapi jauh di sudut hati memanglah tempat yang paling saya suka dan rindukan adalah kampung saya sendirilah. Tapi kalau berbalik kepada percutian, mungkin Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Okey, seterusnya, apakah peringkat tertinggi pendidikan anda? Yang Encik sebutkan. Okey, peringkat tertinggi pendidikan saya sebelum saya bekerja ni, peringkat tertinggi pendidikan saya adalah ijazah sarjana muda lah dalam bidang pendidikan dan subjek pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani. Ya, betul. Okey, apakah yang mendorong anda untuk mengambil jurusan yang anda ambil semasa di universiti? Okey, apa yang mendorong saya untuk mengambil jurusan ini adalah minat yang mendalam lah. Kalau ikutkan minat ni, sebenarnya saya lebih kepada bidang sastra. Okey, saya lebih meminati bidang sejarah dan bahasa Melayu. Tetapi saya juga bergiat aktif lah sepanjang saya ketika bersekolah dulu, di mana saya mewakili sekolah dan daerah ataupun sampai ke peringkat negeri. So daripada situ muncullah minat yang mendalam daripada tingkatan 1 sampai ke tingkatan 6, bahawa suatu hari nanti jika ditakdirkan ada rezeki, saya ingin menjadi seorang guru, dan guru tersebut
untuk subjek pendidikan jasmani maupun ataupun sejarah lah. Dua subjek tersebut lah merupakan subjek kegemaran ketika di peringkat sekolah. So yang mendorong saya ni jawapannya adalah diri saya sendirilah, minat yang mendalam. Seterusnya, apakah pelajaran paling berharga yang anda pelajari daripada bidang pendidikan anda? Sebenarnya semua pelajaran amatlah berharga. Okey, kalau betul lah. Tetapi kalau berbalik kepada apa yang saya minat ni, bukan minat lah, lebih kepada bagi pandangan saya dapat mengetahui sesuatu. Maksudnya di situ kalau kita belajar sains dan matematik, just kita kira pengiraan dan teori kan. Tetapi kalau kita berbalik kepada subjek seperti subjek hubungan etnik dan sebagainya tu, dia melibatkan pengetahuan am. Maksudnya di sini sejarah negara kita dan sebagainya macam tu. So jawapan saya, subjek-subjek seperti tersebutlah yang penting ketika di peringkat universiti untuk memastikan setiap pelajar kita tahu budaya ataupun nilai yang ada dalam masyarakat kita dan sejarah negara kita. Okey. Di manakah anda bekerja sekarang? Okey, di manakah saya bekerja sekarang? Saya bekerja sekarang di SMK Batu Muda di daerah Sentul di Kuala Lumpur lah. Oh, dekat dengan saya. Oh ya ke? Dekat mana tu? Saya segambut. Okey, dekat. Terusnya, kenapa anda pilih untuk bekerja di industri sekarang? Okey, soalan ni lebih kurang daripada soalan yang apakah yang mendorong tadi lah kan. Okey, jawapan saya masih sama. Kenapa saya melibatkan dalam jurusan ni kan soalan tu? Okey, kenapa saya melibatkan dalam jurusan ni? Semestinya minat saya sendirilah. Tak ada siapa yang memaksa ataupun sebagainya yang mendorong saya, tetapi minat daripada diri sendiri dan usaha keras daripada diri sendiri dan di mana saya berada hari ini adalah hasil usaha dan minat saya sendiri. Okey. Jika anda boleh memberikan nasihat kerjaya kepada orang yang lebih muda, apakah nasihat tersebut? Okey, nasihat saya kepada anak-anak muda di luar sana. So nasihat saya tak ada lain, tak ada bukan, berusahalah untuk mencipta masa depan yang lebih baik. Maksudnya di sini tak ada siapa yang dapat bantu kita melainkan diri kita sendirilah. Kalau berbalik kepada apa yang boleh anak muda lakukan adalah fokus kepada bidang yang kita minat. Maksudnya di sini tidak semua minat dalam bidang pembelajaran sebagai contoh. Ada yang minat dalam bidang kemahiran sebagai contoh. Sebab itulah wujudnya sekolah vocational dan sebagainya. Sebab setiap manusia ni dilahirkan dengan berbeza bakat dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita tengok kemahiran pada hari ini amat penting. So berbalik kepada soalan tadi, kepada anak-anak muda pada zaman kini, pilihlah jurusan yang kita minat. Kalau kita minat bahagian kemahiran, fokus kepada bidang tersebut. Sebagai contoh, kalau kita minat sebagai contohnya dalam bidang pertukangan, so kita bolehlah fokus kepada bidang tersebut. Contohnya di peringkat SPM, setelah tamat SPM bolehlah kita sambung pengajian ke peringkat kemahiran. Contohnya di Institut Kemahiran MARA ataupun sebagainya, Giat MARA, pelbagai sebenarnya institusi yang ada untuk kemahiran ni. So kalau kita minat kepada bidang pengajian, kita bolehlah sambung ke universiti dan sebagainya. So berbalik kepada soalan tadi, jawapannya adalah pilihlah bidang yang kita minat dan jurusan yang kita minat dan fokus kepada sesuatu bidang sahaja. Okey. Soalan yang terakhir, apakah petikan motivasi kegemaran anda? Petikan motivasi. Kalau petikan motivasi saya, bagi saya ada satu petikan ni just simple je tapi mempunyai maksud yang mendalam lah. Tak ada siapa yang dapat mengubah nasib kita melainkan diri kita sendiri. Kalau berbalik kepada saya pegang kata-kata tu kerana saya bukanlah lahir daripada keluarga yang senang ketika saya berada di kampung dulu. Tapi petikan tersebut memberi kesedaran kepada saya bahawa saya perlu berusaha dengan lebih gigih untuk mencipta masa depan saya yang lebih baik. Dan Alhamdulillah.
Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya Nur Alfa untuk bertanyakan soalan bahagian B. Terima kasih Cik. Saya akan mulakan dengan bahagian B. Okey. Apakah pendapat cikgu mengenai kepelbagaian agama dan budaya di negara kita? Pendapat saya mengenai kepelbagaian agama dan budaya di negara kita. Betul soalan tu? Okey. Sebenarnya negara kita mempunyai pelbagai kaum lah. Yang kita tahu kan, kita terdapat pelbagai kaum. Tetapi sering kali kita mempunyai masalah dari segi hubungan antara kaum. Dan bagi pandangan saya, satu tindakan ataupun peranan perlu diambil lah daripada pihak-pihak yang berwajib seperti pihak kerajaan dan pihak sekolah untuk memainkan peranan penting untuk mendidik daripada peringkat awal bagi melahirkan masyarakat yang majmuk, yang mampu menghormati antara kaum, kerana negara kita merupakan negara yang berbilang kaum. Okey, soalan yang kedua, pada pendapat cikgu ya, pada zaman kini ni adakah masyarakat masih membudayakan etika masa lalu? Okey, sebenarnya kalau etika tu lebih menjurus kepada macam adat-adat zaman dulu dan masihkah diamalkan kepada zaman kini? Bagi saya masih diamalkan, terutamanya kalau di kampung-kampung mereka masih tidak tinggal lah dengan adat-adat ataupun budaya daripada masyarakat dulu sampai ke hari ini. Walaupun dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, tetapi budaya dan adat daripada zaman dulu tidak pernah mereka tinggalkan, terutamanya di kampung-kampung lah. Sebagai contoh, gotong royong ketika membuat apa-apa majlis, kenduri dan sebagainya, masih turun beramai-ramai bergotong royong untuk menjayakan majlis tersebut. So itu adalah budaya daripada zaman dahulu lagi dan dikekalkan sehingga ke hari ini. Soalan yang ketiga, apakah cabaran yang dihadapi untuk membina kesepaduan antara masyarakat? Okey, antara cabaran yang ada untuk membina hubungan antara kaum lah, antara kesepaduan dalam masyarakat kan, dia sebenarnya sikap kita sendirilah. Kalau kita sikap lebih mementingkan diri sendiri, tidak mahu berbaik dengan masyarakat di sekeliling kita, so daripada situlah sebenarnya timbul masalah. Kalau kita tengok sekarang ni, masih wujud lagi konflik ataupun masalah hubungan antara kaum. Sebenarnya kita dah berada satu zaman yang sebenarnya masalah tersebut tidak perlu wujud lagi. Kalau kita fikirkan secara logiknya lah, kita sebenarnya sudah sampai satu zaman yang sepatutnya masalah tersebut tidak perlu timbul dan tidak perlu ada lagi. Kita perlu hidup dalam satu masyarakat yang baik dan harmoni, tetapi masalah-masalah tersebut masih lagi wujud. So soalan tadi, cabaran dia adalah sikap kita sendiri, di mana kita masih mementingkan diri sendiri. Okey, dengan perkembangan teknologi zaman kini, dapatkah masyarakat mengekalkan etika terdahulu? Okey, macam saya cakap tadi, walaupun dengan peredaran zaman, kemajuan teknologi sehingga ke hari ini, tetapi adat ataupun budaya pada zaman dahulu masih dikekalkan, terutamanya di kampung-kampung lah saya fokus. Tetapi kalau kita untuk kekalkan di semua tempat, antara contoh yang boleh kita buat, antara cadangan saya adalah kita perlu mewujudkan contohnya pertandingan mahupun sebagainya lah. Kalau contohnya pertandingan, kita bolehlah membuat pertandingan, aktiviti-aktiviti tradisional sebagai contoh. So daripada situ kita tidak akan pernah lupa bahawa permainan-permainan tradisional tu merupakan antara adat-adat orang zaman dahulu untuk dikekalkan dan dihargai. Okey, soalan yang seterusnya, bagaimanakah cara untuk memupuk semangat perpaduan antara kaum? Okey, bagaimanakah cara untuk memupuk semangat perpaduan antara kaum? Tidak lain tidak bukan adalah kita berbalik kepada sekolah lah, iaitu
peranan semua guru untuk memastikan setiap pelajar mempunyai kesedaran bahawa kita perlu mempunyai satu nilai etika yang baik wujud dalam diri setiap pelajar bagi melahirkan masyarakat yang berbilang kaum dan lebih harmoni. Pada pendapat cikgu, adakah Malaysia merupakan negara yang maju? Okey, pada pendapat saya Malaysia merupakan sebuah negara yang maju. Kerana kalau kita lihat antara kemajuan, kalau kita membezakan negara kita dengan negara-negara yang kurang membangun, so jawapan kepada soalan tersebut, negara kita sebenarnya antara negara yang majulah. Kalau kita lihat dengan pembangunan ataupun teknologi-teknologi yang sedia ada di negara kita, sebenarnya negara kita sudah sampai satu tahap negara maju. Soalan yang ketujuh, adakah bahasa Melayu berpotensi diangkat menjadi bahasa antarabangsa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat sejarah daripada zaman dulu, sebenarnya bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca, bahasa perantara. Kalau pedagang-pedagang Arab pada zaman dahulu kan datang untuk berdagang dan sebagainya. So daripada zaman dulu lagi sebenarnya bahasa Melayu ini merupakan bahasa antarabangsa yang diguna pakai di seluruh dunia. Tetapi pada hari ini masyarakat kita seolah-olah malu untuk menggunakan bahasa kita sendiri, sedangkan zaman nenek moyang kita dulu amat bangga menggunakan bahasa Melayu. So jawapan saya kepada soalan tersebut, berpotensi untuk digunakan di peringkat antarabangsa sekiranya ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terutamanya pihak kerajaan lah, di mana boleh menjadi seperti negara China maupun Korea yang mengutamakan bahasa mereka sendiri dalam apa jua aspek di peringkat antarabangsa, sama ada ekonomi dan sebagainya. Mereka mementingkan bahasa mereka. Okey, soalan yang ke-8, apakah impak masyarakat majmuk terhadap hari perayaan seperti Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali dan sebagainya? Okey, antara kesannya adalah perayaan tersebut lebih meriah. Kalau jika kita tengok negara lain, kalau mereka hanya satu kaum, perayaan hanya disambut oleh kaum tersebut saja. Tetapi di negara kita, disebabkan oleh kepelbagaian kaum, contohnya Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, kita akan sambut beramai-ramai. Kalau Tahun Baru Cina, kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina akan ziarah antara satu sama lain. Dan ini merupakan satu kesan yang baiklah dan amat meriah. Okey, soalan seterusnya, pembelajaran kelas secara atas talian atau bersemuka, yang mana lebih baik? Kalau berujuk kepada pelajar sekolah lah, terutamanya bukan pelajar universiti lah, bagi pandangan saya pelajar sekolah mungkinlah mereka lebih minat kepada pembelajaran atas talian, betul. Kalau universiti saya tak pastilah sebab saya tak sempat untuk pembelajaran atas talian, tapi saya mendengar rungutan sedikit beberapa kawan rakan saya ada yang mereka lebih sukakan pembelajaran secara bersemuka lah, sebab mereka sukar untuk mendapat akses dan ataupun untuk berjumpa dengan lecturer sendiri untuk bersemuka. Kalau merujuk kepada saya sebagai seorang guru, semestinya saya lebih sukakan pembelajaran secara bersemuka, kerana di atas pembelajaran atas talian amat tidak kurang berkesan lah, bukan tidak berkesan. Bagi saya kurang berkesan disebabkan oleh pelbagai faktor. Kalau antara faktornya, kita tak bolehlah fokuskan di bandar seperti Kuala Lumpur. Kalau kita fokus di kampung-kampung, di pedalaman seperti Sabah, Sarawak yang tiada liputan akses internet, bagaimana mereka untuk belajar dan mendapat pembelajaran yang sempurna? So jawapan saya, pembelajaran bersemuka adalah lebih baik berbanding atas talian. Dan saya seorang guru sendiri, saya amat terkesanlah dengan pembelajaran atas talian kerana pelajar yang masuk dalam kelas sekadar masuklah, mereka tidak pun fokus dan ada yang mengambil cara masuk kelas tetapi tidur, tidak respon. Amat susahlah untuk para guru menyampaikan maklumat dan pembelajaran.
Okay, kita dah sampai ke soalan seterusnya, yang terakhir. Wajarkah pegangan etika seseorang individu tu dia berbeza? Betul ke? Okey. Kalau soalan macam tu, so jawapan saya wajar berbeza pendapat, tapi kita boleh merujuk kepada pendapat tersebut. Baliklah, kalau pendapat tersebut sebenarnya membawa sesuatu faedah ataupun keharmonian untuk sesuatu masyarakat, wajar kita duduk berbincang. Walaupun berbeza pendapat, kita boleh berbincang. Pendapat dia ni lebih baik berbanding dia ni. Sedangkan sebelum tadi pendapat dia ni lebih baik berbanding dia ni. Maksudnya situ, walaupun kita berbeza pendapat, kita boleh duduk berbincang dan kita boleh tahulah yang mana boleh mendatangkan keharmonian dan faedah kepada sesuatu masyarakat tersebut walaupun berbeza pendapat. So jawapan saya wajar berbeza pendapat, tetapi kita perlu melihat kepada pendapat tersebut sama ada mendatangkan faedah ataupun kemudaratan. Okey, sampai di situ sahaja soalan yang ingin ditemu bual. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual, cikgu. Okey, baik.